النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال معالج رسول الله سره حياة situ al-haya wal qudrah. Sifat hayat, hidup, dan qudrah, mana kuasa. Dia iaitu Allah Subhanahu wa taala huwal hayyu, iaitu yang hidup, dan dia juga yang berkuasa, yang gagah, yang perkasa. Itu semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga banyaknya, ya. Jadi ulama mengeluarkan beberapa sifat dengan ijtihad mereka cukup 20, kenallah seorang. Setengah mengatakan 13, kalau Asy'ariyah, Maturidiyah 20. Sebagaimana kita insan juga, kalau kita kira sifat yang ada pada tubuh badan kita ni beratus ada, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Gambut dia, dah dia, mata, kening, telinga, mulut sampai ke kaki tu, banyak sifat. Tapi untuk kenal dia, kadang 2-3 sifat cukup dah. Dia bercakap, dia suara, dia berjalan, kita kenal. Ni Mamat ni, ni Dola ni, ya. Tak adalah kita nak kenal dia suruh berdiri, ukur badan apa tu, pening ke. Dia kata kau itu betul ni. Jadi dia mengenal tu dengan beberapa sifat cukup. Jadi kita mengenal dengan beberapa sifat antara ulama, maknanya proses di ijtihad cukup itu 20 atau 13. Sedangkan hakiki dia segala sifat yang kesempurnaan yang tidak terhingga banyak itu sifat ta'ala, ya. La nuqsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kami tidak boleh nak kira, nak hasarkan sifat Tuhan yang begitu banyak, ya, sebagaimana Tuhan mensifatkan diri. Maka daripada sifat kamalat yang tak terhingga banyak itulah dikeluarkan hanya beberapa sifat cukup untuk insan tadi dapat membezakan antara Tuhan dengan makhluk, ya, boleh beza antara qadim dengan hadis, antara muhdas dengan muhdis, antara hamba dengan makhluk. Dia itu hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, tidak ditimpakan kepadanya oleh kekurangan dan kelemahan. Bakal sifat kekurangan kelemahan ada, itu bukan Tuhan, ya. Maha suci, ta'ala Allahu uluwan kabirah, maha suci Tuhan daripada segala kekurangan. Tidak ada padanya lupa, tidur, ya, tidak didatangi oleh kebinasaan dan kematian, ya, tiadalah mempunyai kerajaan. Dia yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Itu semua maknanya sifat-sifat yang kita kenali dengan cara dua. Satu minal wajibat, satu minal mustahilat. Benda yang wajib segala kesempurnaan, dan benda mustahil segala kekurangan. Maka yang wajib bagi dia sifat yang tak cerai tanggal, kesempurnaan yang tidak tinggi banyak. Dan segala naqais, kekurangan adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepunyaannya, kekuasaan, keperkasaan, kejadian, mana al-ijad menjadi, bukan dia kejadian, mana dia menjadi penjadi, dan segala urusan dia pengurus. Allahu yudabbiru samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit bumi, termasuk kita yang kerdil. Kemudian segala langit itu terlipat dengan, ya, kanannya. Segala makhluk itu digagahi di dalam genggamannya. Ini semua mutasyabihah. Mana dalam genggaman, kita fahamkan genggam macam genggam kita, bukan, ya. Mana dalam kekuasaan dan pentadbiran. Dia sendirian, infirad, tunggal, menjadikan, mana al-ijad, mana telah menjadikan, mengeluarkan segala makhluk daripada asal tiada kepada ada, tidak campur tangan dengan sesiapa. Dia sendiri, wahdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu tak baik gaya, kan. Tuhan menghancurkan bala tentera Ahzab dalam keadaan tunggal. Kita ada minta tolong sesiapa. Dia sendirian menjadikan, tidak berkongsi dengan siapa, tak mengharap bantuan sebab dia sudah cukup, maha kaya, maha sempurna. Dan mengadakan yang dijadikan,
Jadi kejadian yang kita lihat semua termasuk diri kita adalah merupakan asar kesan daripada kejadian Allah. Maka sila latih dan kuatkan pandangan kepada dia, dan perbuatannya semua fi'li dia ataupun dia sebagai fa'il yang hakiki. Tiada terlepas kekuasaannya dan genggamannya, dan tidak luput dari kekuasaannya segala pertukaran keadaan. Apa saja yang berlaku, daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada, daripada sihat ke sakit, sakit ke sihat, senang, semua perubahan berlaku adalah dalam tahsis iradat dia dan genggaman kuasa kudrat. Tidak terhinggakan yang dikuasai dan tidak berkesudahan yang diketahuinya. Maksudnya sentiasa semua itu dalam takluk sifat dia. Atau ringkasan berhubung dengan masalah hayat, sifat penghidup, dan kudrah, mana pekuasa yang ada pada dia. Tak Syekh Daud apa ni, sifat dain dia bubuk pekuasa. Ya, kuasa, pekuasa masdar. Dia sama juga kalau kita kata apa beza dengan ilmu mengetahui dengan pengetahuan. Mana sifat, mana takluk sifat. Mengetahui dengan pengetahuan. Pengetahuan tu sifat. Dengan adanya pengetahuan lalu ia mengetahui. Mengetahui itu takluk pada peranan sifat. Dengan ada ilmu pengetahuan, maka ia mengetahui. Lepas tu kalau kita terjemahkan makna ilmu dengan makna mengetahui, kurang tepat. Ilmu apa makna? Mengetahui, kurang tepat terjemah tu. Dia kena terjemah dengan ilmu tu makna pengetahuan, baru pergi pada sifat. Dengan adanya pengetahuan ia mengetahui. Maka dikias dengan sifat-sifat lain. Kemudian ilmu dengan makna mengetahui. Kalau terjemah tepat dia ilmu dengan makna pengetahuan. Sebab kita bahas ni bukan takluk, kita bahas ni adalah sifat. Diri sifat tu sendiri. Ilmu. Mana al-alim, apa makna alim? Zat muttasif bil ilmi. Zat yang bersifat bersepakat dengan ilmu, maka dipanggil alim. Alim tu nama isim. Alimun itu nama. Adapun al-ilmu itu sifat. Dan yang mengetahui segala yang diketahui, yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi sampai kepada langit yang tinggi. Dan maha tahu, pengetahuan Tuhan mana? Maha mengetahui, tidak ada tersembunyi, tidak ada terkeliru. Kita punya pengetahuan macam-macam, kadang zan je, kadang waham, kemudian dah lama pula terlupa. Benda hakikat yang kita tahu tu bukan semua ada tahu, ada banyak yang tak tahu daripada tahu. Ada dekat diri kita sendiri pun tak tahu, roh pun tak tahu hakikat. Yasalunaka 'anir ruh qul min amri rah. Mereka tanya urusan hakikat roh, segala urusan Tuhan. Itu sendiri pun kita tak tahu hakikat dia. Itulah lemahnya pengetahuan insan. Yang dia tahu pun tu yang diberi oleh Ta'ala. Kemudian peranan sifat-sifat ini dalam konteks menyucikan dalaman besar. Bagi kita dalam keadaan tauhid khas dipakai apa? Wa kafa billahi alima. Cukup bagi kita dalam mengerjakan amal saleh, Tuhan dah tahu, cukup. Kalau tak cukup rosak jawab ni. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Siapa beribadat dia tak cukup, Tuhan dah tahu dah. Dia nak suruh orang lain tahu, habis. Cerita sana, cerita sini, amal kebajikan dia heboh sana, heboh sini, habis semua batal pahala. Dia masuk riak, perkara yang bahaya, yang sentiasa maknanya diuji oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam setiap amal. Tuhan uji hakikat. Nak tengok kita tepis tak? Kalau kita tak tepis, kita ikut anyut je lah. Dan maha tahu, mana mengetahui sungguh. Yang mana pengetahuan itu pula dari dia sendiri. Adapun pengetahuan yang daripada makhluk itu datang, bukan asli. Sifat Tuhan itu semua asli. Sifat kita arif, mana baru datang.
ilmu yang ada kita, mana didahului oleh kejahilan. Dia belajar pun Tuhan beri, ilmu Tuhan tidak asli, memang hak dia asal, tidak luput dari ilmunya seberat biji sawi sekalipun. Mana satu atom yang paling nipis, yang paling kecil, semua dalam ilmu Tuhan, tak ada siapa boleh sembunyi. Bahkan sebelum ada makhluk dah ada dalam ilmu Tuhan. Kita belum ada lagi, dah ada dalam ta'aluk ilmu, dipanggil ta'aluk inkishaf, nyata dan terang, terselah, tidak ada tersembunyi, tidak ada terlindung. Secara maknanya, kalau kita yakin 100%, tak ada tersembunyi, samar tadi, itu pengetahuan ilmu Allah yang maha dahsyat. Ya Allah. Bahkan dia mengetahui semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam malam yang gelap. Wah, beza. Ya, kalau kita malam gelap apa tak nampak. Ini semut dah hitam duduk atas batu hitam dalam gelap malam pun Tuhan tahu. Bahkan bukan Tuhan tahu ketika itu, sebelum ada alam dia dah ada dalam ilmu Tuhan, sebab benda tu dia yang jadikan. Ya, semut tu dia yang jadikan. Jadi sebelum ada alam, semua dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ya, kita yang jahil, manusia yang Tuhan labelkan dalam Quran apa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia ni sifat dia apa? Zalum, lampau zalim, banyak buat kesilapan. Kemudian jahul, lampau jahil. Itu manusia. Kalau jahil tu pun dah teruk dah jahil kan. Kalau jahulun, dia ada sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, dipanggil apa? Lapas yang menunjukkan makna lebih hebat, lebih kencang makna dia, lebih dalam. Apa dia? Jahul. Kalau jahil dengan jahul jauh beza. Maknanya jahul ni lampau. Itu maksudnya. Quran cop dalam Quran tu cop. Innahu kana zaluman jahula. Dalam keadaan sangat jahil tu manusia. Tu. Pun buat kerja ada kertas kerja. Ada orang buat rumah, dia tanya berapa bilik? Tak tahu. Mana-mana jadi dia, mana ada. Bahkan pelan dah kena hantar dulu. Dan nampak dia buat berapa bilik, ya, besar mana, ruang macam mana, semua dah siap. Mana rumah belum ada, benda tu dah ada dalam pengetahuan. Kalau manusia yang lemah, fakir, hina macam tu, nak banding dengan Tuhan lagi lah tu maksudnya. Sebelum ada makhluk dah ada kita dalam ilmu dia. Kita ni dah ada. Umur kita berapa, tarikh lahir, tarikh mati, siap lah. Ini benda yang kita nak mulahazah, bukan sekadar tahu, nak dimurakabahkan sentiasa, ya, bahawa dia ada suntikan qalbi. Dan bila qalbi kita dimandikan dengan air murakabah, bahawa dia akan cantik. Sebab Syabani ada banyak isyarat. Ada mandi nur, ada mandi telaga Kausar punya air kan? Ada mandi air nurullah. Itu apa semua tu? Isyarat-isyarat menunjukkan mandi kita ni ada dua, satu zahir, satu batin. Air mutlak, okey, itu mandi ni. Dia air mandi nur, tu bukan mandi ni. Ya, kita taubat tu dipanggil mandi nur. Taubat tu maknanya ibarat air yang menyucikan dosa. Dan itulah seterusnya lah. Sebab perjalanan kita nur, bila di awal dimandikan, dia akan dimandikan air nur. Bermakna kita nakkan supaya pancaran nur tu makin terang. Dan dia mengetahui gerakan yang paling halus, ya, di udara, ya, terbuka. Dia tahu rahsia dan yang tersembunyi. La yakhfa alaihi syai', tidak tersembunyi atasnya oleh suatu apapun. Itulah hebatnya keilmuan Tuhan yang maha dahsyat, yang mana barang siapa mengekalkan peringatan ini, maka dia akan lebih terang nampak kebesaran Allah Ta'ala. Dan bila dia nampak makin terang kebesaran Tuhan, maka dia akan beri efek besar pada kalbi dia. Ya, kalbi dia akan merasa nikmat, kelazatan yang sebenar dengan Tuhan. Ya, habis terbuka lagi terang, akhir karam dia dengan Tuhan. Itu nikmat paling besar. Dan melihat segala bisikan di dalam kalbi lah hati kecil manusia. Ya, bahkan hati manusia itu bercakap boleh tahu ni. Ada seorang di balik suluk ni. Kesan daripada surah Allah beri, hati dia terang.
Jadi dia melintas satu tempat. Dia tengok satu orang tu tengah bergaduh. Laki isteri tengah bergaduh. Bum bum bum. Dia lintas je. Allah Ta'ala buka kan. Apa yang belum keluar lagi, yang bini dia cakap laki dia dengar. Yang laki nak maki bini pun dia dengar. Dia terbuka. Tu nampak. Sebab apa nampak ni? Sebab cermin hati dia situ je lah. Sebab dia berbalik sental. Dia bawa kedai polish. Nampak kan? Dia bila kita lap cermin, tak payah niat saja aku lap cermin ni biar nampaklah segala benda dalam. Tak payah. Kita lap dia, pump dia terang ni, memang dia tangkap. Sifat cermin tu menangkap objek. Tu cermin luar ke cermin dalamnya tu juga. Bila dia sound, dia bersih, terbuka habis. Ya, muka syafa, muka macam-macam buka. Sebagai menunjuk kebesaran Tuhan. Jangan kita berhenti kat situ. Kasyaf yang paling besar yang kita nak, kasyaf kita dengan Tuhan. Dengan bawah hati kita terbuka, berlazat dengan dia setiap saat. Hati yang kita nak. Ya. Maka berbagai makrifat akan naik. Allah Karim. Di antara ini ya, membincangkan maknanya ilmu Allah Ta'ala yang maha dahsyat, yang maha hebat. Ya. Habis. Maka sentiasalah dia bersifat demikian. Ya, mana pun sentiasa dia tidak mengalami perubahan. Kita ubah dah, ilmu kita hebat macam mana pun, profesor macam mana pun, bila dia tua dia banyak hilang. Akhirnya apa, dia pun tak perasan diri dia, dah buang air atau tilam. Dah orang lain pula basuhkan dia, dan dia habis, tu dah hilang. Datang ni ilmu tu sekejap, dah ilmu kita sikit, lepas tu hilang balik. Dia nyanyuk je habis, hilang dia punya apa, prof pun apa tak ada dah. Hilang dia cerdik dia. Tapi biasa ulama' jangan kena tu. Sebab dia antara kelebihan orang yang mengekali baca Quran, dia tak kena penyakit nyanyuk. Ya, penyakit nyanyuk tuan-tuan ni elak. Ya, banyak baca Quran, selalu baca Quran. Kalam mula tu sentiasa ada dalam akal dia. Ya, dan pula kalau dia hafiz Quran, lagi pula hafiz hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Mana cahaya itu menyebabkan keberkatan, Allah Ta'ala piara dia. Ya. Tu kalau Allah nak jadikan nyanyuk, tak ada hal juga tu hak dia. Kemudian al-iradah, berkehendak. Kalau padanya diterjemah dengan berkehendak, sifat tu lah. Maka takluk dia apa? Iradah, menentu, taksis. Dengan ada kehendak, maka dia akan buat penentuan. Dia nak buat, tak nak buat, nak, tu panggil penentuan. Taksis, menentukan. Maka semua makhluk ni masuk dalam apa? Taksirul iradah. Dengan mana ditaksiskan oleh Allah. Masya Allah kan wa malam insyaAllah yakun. Apa dikenaki Allah, itu saja berlaku, kata baginda SAW. Apa yang tidak dikenaki, mana tidak masuk dalam masyiah Tuhan, maka tak akan berlaku. Dia apa yang berlaku, semua dia punya. Lepas tu kita mantap, apa saja berlaku dia, maka pandang dia, berselamat. Ya. Kita sakit, kita pandang sakit kita, memang rasa sakit. Tapi kalau kita pandang siapa yang hantar sakit, siapa yang melakukan benda ni, habis tenang. Dia tawaf dengan bapak dia, tu tunggu saya cerita lah. Ya. Dia pergi Mekah dengan bapak dia. Ya. Jadi bapak dia duduk belakang, dia jalan depan. Dia orang tua ni terlajak, tak apa tersepak kaki orang pun, tertolak anak dia tadi, kan? Terjajar anak dia tadi. Anak dia pun genggam penumbuk, anak guru silat. Dia kata kena Pak Arab ni kan. Dia ingat tu Arab, oh yang tolak di bapak dia. Bila dia pusing aja, dia nak tumbuk tengok bapak dia. Dia tengok bapak dia apa? Yang dia genggam ni terbuka. Begitulah kita kan. Bila kita pandang daripada makhluk-makhluk, kadang-kadang benda yang tak serasi yang kita, keluar kata angin. Bila pulang ke balik, siapa yang susun? Siapa yang susun benda ni? Dan bila disusun, sebelum kita ada azali siap, asli tepung terbuka balik. Bahawa dia reda apa yang berlaku ada hikmat. Ma khalaqta haza batilan subhanak. Tidak kau jadikan semua benda sia-sia, tak, semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang pendek dapat mengesan sedikit hikmat atau tak dapat kesan, itu soal lain. Semua ada hikmat ilahi, ya. Tuan. Sebab boleh pandang dia selesai masalah. Dia kaya, hebat. Dia pandang siapa yang susun benda tu. Sampai sekarang dia. Maka nampaklah kebesaran Tuhan. Dia pandang kekayaan Allah bila dia teringat kaya dia. Kan? Itulah seterusnya. Susah itu juga. Siapa yang taksis? Dia. Maka dia letak ada hikmat. Ya, kita reda besar, pahala dia dapat, tinggi martabat dia. Kalau dia tak reda terlebih besar dia bala yang sedang dialami. Itu maknanya. Ini proses-proses untuk apa?
membersihkan kalbi supaya dia bersih, dia layak menerima pancaran demi pancaran nur daripada Ta'ala, nur taqarrub, nur muraqabah, ya. Itu mana iradatullah, kendak dia, mana tidak tu benda yang boleh terlepas daripada kendak dia. Kemudian ilmu pula, ya. Mana tadi? Ha? 29 4 bawah. Al-iradah itu. Berkendak menjadikan segala yang ada, mengatur segala yang baru. Mana semua yang berlaku adalah taksis peraturan daripada dia. Dia al-mudabbir, yang mentadbir. Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini dan yang tidak nyata. Alam ghaib dia dua je. Alam nyata ni, alam ghaib macam alam malaikat semua tu alam ghaib. Maghabaan, benda yang tak dapat dikesan oleh mata kita yang singkat. Sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, manfaat atau mudarat, iman atau kufur, pengakuan atau mungkir, kemenangan atau kerugian, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, selain daripada qada dan qadar Allah Ta'ala, ya. Tidak satu yang terlepas, semua dalam takdir dan qadar. Cuma ada khilaf ulama apa makna qadar dan apa makna qada. Qada artinya pelaksanaan, itu takluk tanjizi hadis bagi kudrah, itu qada, melaksanakan. Qadar ialah takluk tanjizi qadim, ya, pada iradat. Tanjizi qadim, silakan itu anda taksis benda itu. Itu satu pendapat. Satu pendapat lain sebaliknya, ya, sebaliknya. Faham itu maknanya? Qada ialah penentuan azal, dia mengqadakkan benda itu. Qadar ialah pelaksanaan yang telah ditakdirkan. Itu walhasil dia bagi dua je lah, ya, sama ada dia pergi pada tahsis iradat ataupun taksir kudrah, maknanya tak lepas daripada Ta'ala. Reda qada makam kamu tinggi, kata Sayyidina Umar. Kalau kata reda, wa qada Allah yajri, qada Tuhan tetap berlaku dan kau bermasalah dengan dia. Itu maksudnya. Allah karim. Yang ni suruh kita banyak muraqabah, perhati balik semua af'al dia ni. Yang tidak dikendakinya tidak ada. Wa ma lam yasha' lam yakun. Ya, badan tak kena kita akan. Dan tidak ada yang keluar dari berkenaan, ini penting. Kita kena perhati, tidak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada pentaksisan iradah, bentuk iradah pada azali. Bermakna itu kita pandang semua taksis. Lepas tu semua dipanggil cermin. Semua makhluk ni mencerminkan iradah dia. Sebab semua makhluk keluar daripada taksis iradah, dia tak ada lagi. Kita kadang banyak ke benda kita tak nak, kadang-kadang terbuat begitu-begini kan. Tuhan tak ada, dia maha sempurna, maha suci Tuhan daripada kekurangan. Tetapi dialah yang memulai, mubdi, ya, mu'id, dia yang mengulangi. Dia memulakan kejadian, dia mengulangi balik setelah dipadamkan manusia, ulang balik. Berbuat sekendaknya, fa'adri ma yurid, mana tidak ada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lepas orang tanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan orang tu kafir kemudian masuk neraka? Kenapa tak jadikan dia Islam dan masuk syurga? Jawab dia senang, itulah Tuhan ni. Lagi pening kembali dia buat. Itulah Tuhan. Bagaimana Tuhan dia tak terikat dengan siapa? Kalau terikat dengan siapa tu bukan Tuhan. Dia terikat bagaimana? Lemah. Ya, ni kuasa mutlak dia punya apa dia nak buat. Itu satu. Persoalan kedua, zalim tak? Tak zalim sebab Tuhan dia. Dia nak buat apa dia buat. Sebab tu kita pandang pada sini, syukur dan gementar kita. Sebab apa? Iman ni ada pada kita, kurnia dia. Ya, iman dan persoalan tu kurnia. Kalau dia nak cabut bila dia masuk, wa'alaikumsalam. Ya. Sebab tu maknanya suruh kita berhati-hati, berjaga, membesarkan benda yang besar. Dia bagi nikmat hebat-hebat, tiba-tiba orang tu benda mahal dibuang dan bahaya. Tak jaga je orang dah marah. Aku beli kau barang mahal 50,000 punya harga, kau sepah-sepah je kan, misalnya kan.
Marah orang ini. Ini bukan 5,000, bukan bilion dan iman. Lesen nak masuk ke syurga, bukan main-main. Sebab jaga dia, suntik dengan ilmu dan baja dia dengan amal saleh, dan hias dia betul supaya cantik jadi dia dengan keikhlasan niat dalam semua amal. Guna berbuat sekendaknya dia nak, tiada yang menolak daripada perintahnya, dan tiada ada yang dapat berbuat akibat bagi ketetapannya. Mana akibat semua dia. Walillahi akibatul umur. Ta'ala segala akibat. Tidak ada yang dapat melarikan seorang dari kemaksiatannya. Dia kata waktu kena, dia lebaikan, dia tunggu, dia wali pun kena kan. Yang dijaga betul tak ada langsung tu Nabi dan Rasul, sebab dia membawa risalah besar. Selain dengan taufik dan rahmat, semua tu dapat taufik, dapat rahmat, baru dapat mengerjakan baik dan menolak yang mungkar. Dan tidak ada kekuatan untuk mentaati, melainkan dengan kehendak dan iradat. Semua maksud itu. Masya Allah kan wa malam sya'lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Semua tu doa-doa besar yang menunjukkan ketunggalan pentadbiran Allah Ta'ala, yang pentasisan iradat ni. Sebab tu kata alam semua dipanggil nur, cahaya yang menunjuk. Dia menunjuk pada apa? Kewujudan Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan yang setiap saat dalam urusan pentadbiran. Kalau berkumpullah insan dan jin dan malaikat syaitan untuk menggerakkan di alam ini suatu benda yang kecil macam atom atau batu kecil, ya kan, atau menempatkan tanpa iradah dan kehendaknya, maka ia akan lemah, ya, tak akan berlaku benda itu. Daripada yang demikian, mana ajak dia tak akan sampai, melainkan semua dengan kehendak Allah SWT. Itu maknanya tinggi besarnya sifat yang menunjuk kepada tinggi dan besar hebatnya zat di sini. Habis. Kemudian iradahnya itu berdiri pada zatnya, mana mawujud pada zat dalam jumlah sifat-sifatnya sentiasa, ya, kekal, mana sentiasa dia dengan ya bersifat dengan iradah yang berkendak pada mana azal ila akhirah. Wallahu a'lam.